Musalsal makan labu 1500 tahun ada orang ikut makanan kita. Tak tahulah siapa yang nak ikut 7 keturunan pun tak salah. Tapi 1500 punya budaya sampai kepada kita dan orang megah jadikan hadis. Hadisnya apa? Makan labu. Orang megah 1400. Aku tengok Anas makan labu, maka aku makan. Tabi'in punya tabi'in kata aku tengok tabi'in makan labu sebab Anas makan labu, sebab Rasulullah makan labu, maka aku makan labu. Jadi murid yang kata kalau begitu aku pun makan labu. Sampai kepada kita. Tapi kita tak makan labu betul lah. Kita makan pengat lah. Okey dah lagi. Semua musalsal kita bagi pengat lah. Tak berani lagi makan terus. Tak tahu lah. Itu musalsal yang itu baru kebiasaan. Belum kebiasaan pakaian. Maknanya orang pakai pakaian Rasulullah ialah pakaian Arab. Pakaian orang Arab. Tapi akhirnya sekarang orang Cina pakai, orang India pakai, orang Eropah pun pakai. Kan? Maka itu dah jadi pakaian ulama lagi. Jadi pakaian itu jadi berkembang dan jadi wibawa. Mana ada adat yang semacam ni. Orang pun kalau nak sampai tahap K-pop pun sikit-sikit saja nak pakai. Dan sampai bila saja nak pakai. Tapi ni 1500 tahun dan sampai ke timur, sampai ke barat semua orang pakai. Semua merasa itu pakaian kita. Orang Melayu pun pakai serban dia rasa. Tok guru Arab pun rasa serban ni orang Melayu punya pasal dia pun pakai. Orang India pergi Sri Talib, pergi tabligh, orang India rasa itu pakai orang India. Serban tu padahal semua daripada Rasulullah. Itu banyak cahaya yang Allah kekalkan. So itu Nabi SAW pujuk kita. Kalau kita ada musibah, kalau kita ada musibah, jadikan aku ini tempat kenang bahawa engkau tidak seteruk aku. Kalau kau rasa kau ditimpa musibah tanda Allah tak sayang, maka aku ditimpa musibah. Dan paling ditimpa musibah, adakah aku tidak disayang? Pujuk diri Nabi SAW kata, kalau kau ditimpa musibah, kau jadikan aku sebagai contoh. Kalau kau rasa kau tidak disayangi oleh Allah, aku ditimpa musibah lebih. Lahir-lahir ayah dah tak ada. Lahir-lahir ayah dah tak ada. Allah gambarkan sirah Rasulullah SAW dengan musibah yang besar. Kemudian membesar dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian bila baru je balik jumpa mak dia. Jumpa mak dia dalam 4 tahun dah, 3 tahun. Itu pun kalau tak belah dada tu tak jumpa lagi mak dia. Pasal Halimatus Sa'diyah sayang dengan Nabi SAW. Tapi pasal dah kena belah dada, habislah. Kena sekali lagi pingsan. Rugilah Nabi SAW meninggal dalam diri kita kan. Takut ada orang memusuhi Nabi ataupun keluarganya, belah dada lagi. Jadi Halimatus Sa'diyah rasa kita kena serang. Saya takut dia musuh keluarga dia kan bunuh sekali lagi. Hantar ke Aminah. Aminah belum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pergi ziarah keluarga Abdul Muttalib punya sebelah mak Salma kan, Bani Najjar. Berapa orang pergi? Aminah, Ummu Aiman dengan Nabi SAW. Tengok jalan ke Madinah tu naik bas berapa jam? 8 jam, 7-8 jam lah. Jalan sebulan kan perjalanan. Lebih kurang perjalanan sebulan. Tengoklah naik apa kan, jalan kaki kejap, naik kuda kejap, naik unta. Kalau berjalan kaki lagi lama. Sebab tu kita kalau kita daripada Mekah pergi Madinah, jangan tidur. Kena hayati perjalanan hijrah, hayati perjalanan ziarah Nabi SAW. Jauh, jauh, kita 8 jam saja, itu pun dah tidur. Saya nak bersyamah, Ustaz, kita tahu nak tidur pula Ustaz. Tidur pula lagi. Akhirnya memanglah letih kan. Tapi letih lagi perjalanan Rasulullah SAW. Kita bayangkan 3 orang pergi sampai ke Madinah. Akhirnya Aminah dah sakit. Tapi Ummu Aiman cerita, wahai ibu, wahai Aminah, ada satu orang cakap, ini budak bawa balik, bahaya kat sini. Sebab Yahudi banyak. Jadi ahli kitab nampak, ni bukan budak Mekah, budak Madinah ni. Ni dari Mekah ke? Dari Mekah. Hantar balik. Ini ada cahaya Nabi.
Jadi Muhammad sampaikan kepada Aminah. Aminah tengah sakit di rumah Najar, Salma punya keluarga. Sama macam Abdullah. Abdullah sakit juga, dia meninggal di situ. Aminah terpaksa bawa keluar kerana sayangkan Nabi SAW. Dia bawa keluar, meninggal di Abuak. Tentu sakit. Kita saya ialah baru 2 minggu uruskan jenazah kan ayah. Mereka uruskan jenazah ayah. Rasalah kehilangan. Tapi bila kita tengok jenazah ayah, kita rasa sebabnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Tapi kita lihat tubuh itu, maka kita faham satu makna bahawa yang sayang kita selama ni bukan ini, tapi roh. Nah, roh tu tak hilang. Mujuk hidup ni bahawa jangan bergantung kepada ini, kerana ini akhirnya ini. Sebab ini bukan yang sayang aku. Sebab kalau tidak, dia masih sayang lagi. Sebab ayah aku takkan tak sayang aku. Kan dia dah dalam. Cuma kita saja kena terpisah. Tetapi kepiluan ketika menguruskan jenazah tu satu benda yang besar. Bayangkan Nabi Muhammad SAW uruskan jenazah maknya 6 tahun. 2 orang je, dia dengan Umar Aiman je. Siapa yang nak uruskan? Maknya meninggal dalam pangkuan Nabi SAW. Sakit. Dia anak 6 tahun, tak faham apa-apa. Dia tengok mak dia meninggal. Umar Aiman perempuan, dia lah nak kena gali lubang, kena gali tanah, nak tanamkan mak dia. Mungkin dengan bantuan orang kampung yang ada lah, berdekatan. Tapi tidak ada riwayat yang menceritakan. Kalau tak ada riwayat yang menceritakan, kalau tinggal 2 orang je, kita boleh bayangkan anak 6 tahun tak kebumikan anak ibunya. Itu kalau anak 6 tahun ayah meninggal, 2 rumah lah. Ramai lagi orang bilang, tak, Nabi SAW uruskan. Musibah apa lagi besar tu? Adik saya 14 tahun dah, mak ayah dah meninggal dah tak tahu apa dah, masuk hospital dah sakit. Maksudnya ini satu jiwa yang besar. Dan kalau Allah sayang, dan musibah tanda Allah tak sayang, dan Nabi SAW takkan kena begitu. Balik dulu dengan Ummu Aiman. Dia boleh bayangkan tengah nak cakap apa dalam perjalanan tu, tinggalkan mak dia. Akhirnya balik, tahu mana Aminah? Abu Talib kata, mana Aminah? Aminah dah tak ada. Salah. Akhirnya Abu Talib. Jadi perjalanan hidup ni sampai lahirnya anak lelaki semua meninggal. Anak lelaki semua meninggal. Kalau orang ayah dia tahu anak lelaki ni besar, sampai akhirnya bila meninggal anak lelaki, orang kata sebut Nabi SAW abtar. Abtar ni nasab dah terputus. Nasab dah terputus. Allah Ta'ala pujuk Nabi dengan surat Al-Kausar. Inna syani'aka wal abtar. Yang cela engkau lah abtar. Sebab bila dia mati nanti, nasab apa pun tidak akan sampaikan mereka kepada syurga kan. Syurga Rasulullah. Allah pujuk Nabi SAW. Tapi musibah. Sampai akhirnya Ibrahim lahir. Ibrahim ni lahir, umurnya Nabi SAW dah nak 62 lah kan. Dia nak meninggal lah. Akhirnya lahir, membesar sikit je, sampai Maria Al-Qibtiyah hampir jadi isteri Nabi. Sebab apa? Sebab hamba dipanggil Ummu Walad tu mak kepada anak perempuan hamba yang melahirkan anak suaminya. Akhirnya Maria hampir jadi isteri Nabi, dimerdekakan dan dikahwinkan, tapi meninggal, akhirnya jadi hamba balik. Sebab apa? Kalau ayah hambanya lahirkan anak, maka itu akan jadi mak. Kenapa? Sebab tak boleh diwarisi. Nanti takkan anaknya nak warisi maknya, hamba tak boleh. Jadi dimerdekakan dan jadi isteri. Tapi tak sempat. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan Maria Ummahatul Mukminin, sebab lahirnya Ibrahim. Tapi majoriti kata tak jadi sebab dia tidak sempat membesar pun. Maka tak perlu jadikan Ummahatul Mukminin, masih lagi hamba. Ala kulli hal, dah ujung-ujung ni kalau lahir anak ni umur 60 tahun ni dah macam cucu dah.
sayang kepada cucu ni lain daripada sayang kepada anak ni. Dah lama tak ada anak, dapat anak lahir, meninggal lagi. Meninggal akhirnya sahabat menangis. Lepas tu ada sahabat lain tegur, kau menangis di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah mau menangis. So dengar, ini bukan tangisan, ini rahmah yang Allah letakkan dalam hati manusia. Innal ain la tadma, mata boleh mengalir. Wa innal qalba la yahzun, hati boleh sedih. Wa inna la firaqaka ya Ibrahim la mahzunun, memang kami sedih meninggal terpisah dengan kau. Wala naqul illa ma yarda rabbuna, kita tak kata melainkan apa yang Allah redha. Ujuk sahabat lagi menangis terus. Musibah Nabi SAW wafat. Dia kata seluruh kehidupan Nabi SAW ada. Tapi kalau kita tengok sisi musibah. Tapi kalau kita tengok sisi anugerah. Itu cahaya Nabi SAW pujuk. Sebab tu para ulama kata kalau kita ada sebarang hajat, tawassul dengan Nabi SAW. Tawassul. Sebab Allah tidak akan menolak orang yang bertawassul dengan Nabi SAW, melainkan dengan sebab yang lebih besar, iaitu Allah sedang memuliakan kita dengan perkara yang kita tak dapat. Contoh macam kisah Nabi Musa AS. Ketika ada Anas kemarau. Akhirnya Nabi Musa istisqa, solat apa? Solat minta hujan turun. Ramai ni dengan Bani Israel, pakai baju terbalik semua kan, pakai hijab, lalu kelemahan, kehinaan. Ya Allah, kalau bukan dengan kedudukan aku, dah tak turun hujan. Bihaqi Muhammad, dengan hak Muhammad yang kau nak turun ke akhir zaman, turun ke hujan. So Allah Ta'ala kata, aku tidak, bukan masalah kau mulia di sisi aku, apa lagi Muhammad. Tetapi ada satu hamba aku dalam kalangan umat aku ini yang berdosa selama 40 tahun. Kalau kau suruh dia keluar, aku akan kenangkan dia. Wahai Allah, ramai sangat orang, macam mana aku nak suruh? Kau cakap, aku yang sampaikan. Kau cakap, aku yang sampaikan. Akhirnya cakap sampai kepada semua orang tu dengar. Hanya kata, ya Allah, kau tutup aku selama 40 tahun. Kalau aku keluar, orang tahu akulah orang yang pendosa itu, yang menyebabkan tak turun hujan. Doa Nabi Musa pun tak dikabulkan sebab aku. Nanti orang nampak aku jenuh. Ya Allah, kalau kau tutup aku sekarang, aku janji tidak akan bertaubat, tidak akan ulang balik. Aku taubat kepada kau sekarang. Akhirnya belum sempat habis taubat tu, hujan turun. Belum sempat habis taubat, Nabi Musa kata, ya Allah, tak ada orang turun, tak ada orang keluar. Dia kata, dah hamba tu dah bertaubat, selesai. Ya Allah, siapa orang tu, aku nak tahu hebatnya ni. Aku ni ialah orang Tuhan yang mencela orang yang mengadu domba, sampaikan keburukan orang kepada orang. Aku lebih utama untuk tidak sampaikan keburukan orang kepada engkau. Aku tutup sebagaimana sebelum dan sekarang. Maknanya dengan hak Nabi Muhammad SAW tidak dikabulkan kerana Allah nak ampunkan orang itu, Allah nak muliakan orang itu. Jadi kalau kita berdoa dan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, kalau Allah tak kenal, hikmahnya lebih besar daripada kedudukan Allah. Sebab tu kita kena sekejap apa yang kita angkat tangan dan tawassul kepada Nabi SAW. Kalau tidak ada hikmah besar, Allah akan tunaikan. Tapi kalau tidak ada hikmah, kalau ada hikmah besar, maka Allah tak tunaikan. Itu satu-satunya sebab. Itu kisah Nabi Musa. Allah tidak kabulkan doa Nabi Musa dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW kerana ingin memuliakan orang itu. Itu satu-satunya. Kalau tidak sebab Allah nak muliakan kita dengan kemuliaan yang lebih besar, Allah tidak akan rendahkan Nabi Muhammad SAW. Tak ada sebab. Jadi kita angkat tangan dan berdoa, bertawassul kepada Nabi SAW, pintu kepada Allah SWT. Bukan itu orang sufi sekarang Dalail Khairat dan sebagainya, kita baca letih juga nak baca, tapi kita pun tak mampu puji macam ini. Jadi kita pun kadang-kadang kalau nak puji orang yang hebat, kita tak mampu nak puji, kita upah orang ni.
Itu buat kita baca sajalah. Yang penting orang tu suka, bukan penting kita suka. Jadi ini semua kalimah-kalimah yang Nabi SAW suka, kita baca. Letih juga, tapi kita nak buat selawat. Apa selawat yang kita boleh buat? Selawat kalimah dia tadi, semua ujung sama ni. Itulah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk rumah, banyak masa kita ambil ni. InsyaAllah ini kalau kita boleh ada majlis 12 bulan awal, Allah buka kita daripada musibah ini dan lepaskan, insyaAllah. Mudah-mudahan ini semua ada rumah dengan kedudukan Nabi SAW. Allah angkat musibah ini, Allah buka kita daripada kesempitan, dan Allah kabul segala keinginan dan tarik musibah yang kita ada dalamnya, terutama virus ini, dengan kedudukan dan kebesaran bijahi Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi Rahmah. Ya Rasulullah, inni ja'altuka syafi'an ila rabbika lana bihadhihi niyah wa ala hadhihi hajah. Amin. Fashfa' lana inda rabbika ya Rasulullah. Taqabbal minna ya Rabbana innaka antas samiul alim. Wa inna innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.